Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahidah Atika binti Abdul Wahab, nombor matrik C19A0851. Tajuk tugasan saya pada hari ini ialah kerelevanan karya agung pada masa kini mengikut ciri-ciri karya agung. Saya memilih 3 cerita teks jenaka iaitu Si Luncai, Pak Kadok dan Lebay Malang. Pertama sekali kita pergi ke bahagian pengenalan. Saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu karya agung. Karya agung ini juga dikenali dengan istilah karya yang ulung, dibawa oleh sesebuah tamadun bangsa. Karya ulung ini adalah sebuah karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah dan nilai budaya dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan bersama bangsa itu sepanjang sejarahnya. Oleh itu, tamadun satu bangsa merupakan warisan daya bangsa itu yang dapat dikenali dan dipelajari berdasarkan karya-karya ulung para karyawan, seniman, pemikir, ahli falsafah dan ilmuwan bangsa itu sepanjang sejarahnya. Makna kata lain, karya agung Melayu ini bermaksud karya agung yang ditulis atau diungkapkan atau dilisankan dalam bahasa Melayu atau etnik tidak kira di mana daerah asalnya di kawasan dunia Melayu. Hal ini demikian kerana masyarakat pada ketika itu juga masih tidak terdedah dengan sistem tulisan. Mereka hanya menggunakan sistem lisan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Di samping itu, masyarakat Melayu juga menjadikan karya agung ini sebagai alat hiburan dan dijadikan pengajaran dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, wujudlah penglipu lara atau tukang cerita untuk mencampaikan cerita kepada masyarakat setempat. Di dalam kajian ini, saya mengkaji cerita jenaka seperti Si Luncai, Pak Kadok dan Lebay Malang. Cerita jenaka ini mempunyai kisah-kisah yang tersendiri dan boleh dijadikan panduan atau pengajaran dalam kehidupan seharian. Di samping itu, pekaji juga mengkaji tentang kerelevanan karya agung pada masa kini mengikut ciri-ciri karya agung tersebut. Bahagian seterusnya ialah persoalan kajian. Yang pertama, apakah ciri-ciri karya agung yang terdapat dalam teks cerita jenaka tersebut? Yang kedua, bagaimanakah kerelevanan karya agung dalam masyarakat pada masa kini? Seterusnya, bahagian objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti ciri-ciri karya agung yang terdapat dalam teks cerita jenaka. Yang kedua, menganalisis kerelevanan karya agung dalam masyarakat pada masa kini. Seterusnya adalah bahagian metodologi kajian. Saya menggunakan 2 kaedah. Yang pertama, kaedah kajian teks. Kaedah yang pertama, saya menggunakan teks Si Luncai, Pak Kadok dan Lebay Malang. Yang kedua ialah kaedah kepustakaan. Saya menggunakan kaedah kepustakaan untuk mendapatkan maklumat-maklumat tambahan daripada buku-buku ilmiah dan penulisan ilmiah di dalam atas talian. Seterusnya adalah bahagian analisis kajian. Saya mengkaji 5 analisis kajian. Yang pertama, lambang dan pesanan yang hendak disampaikan. Analisis yang kedua ialah nilai budaya atau pandangan hidup. Analisis yang ketiga ialah nilai ilmu dalam tradisi Melayu. Analisis yang keempat, teknik kepengalangan dan analisis yang terakhir ialah seni bahasa. Akhir sekali ialah bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, kerelevanan karya agung masa kini masih relevan dan boleh diterima oleh masyarakat. Hal ini kerana ciri-ciri karya agung yang diterapkan dalam karya baharu juga sangat dititikberatkan, terutamanya dalam teknik kepengalangannya. Setiap karya sastra yang dihasilkan perlulah mempunyai unsur-unsur yang kreatif dan mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Oleh yang demikian, hasil karya sastra itu dapat dibezakan sama ada karya yang terdahulu ataupun itu adalah karya yang terbaru. Di samping itu, kita juga dapat mengekalkan harta warisan nenek moyang terdahulu yang amat berharga bagi mereka. Sebagai sebuah masyarakat yang bertamadun, karya agung ini menjadi identiti bagi masyarakat Melayu tradisi supaya tidak ditelan zaman dan terus pupus. Sekian, terima kasih.